Tadi bekas Ketua Umat Japri telah memaklumkan, kalau warisan ini baik, tidak akan dia tinggalkan. Tapi apa dia buat? Dalam 26 bulan, apa warisan buat? Selain daripada dia punya menteri-menteri mengumum sana sini, dia punya kerja berjanji sana sini, manifesto dia tidak ada dilaksanakan. Saya tidak tahu sekarang ini apa lagi warisan janji. Memang betul pun Jamil Khair kata, lepas saja bosku kata, kenapa lah Datuk Seri Safi telefon pula Tun M minta tolong. Datanglah Tun, sebab bosku ditawau di mana-mana. Tapi dalam masa yang sama dia kata, kita tidak mau orang melayah. Hairan juga. Dalam dia punya manifesto apa? In God we trust. Ini In God we trust ini Filipin punya kerajaan, punya apa ini hashtag. Dia ikut. Kemudian dia buat lagi apa ini di Sampurna, dia punya signboard yang besar. Apa dia cakap? We are here to build a nation. Nah, dia kata dia mau membina sebuah negara dalam negara. Ini tidak baik. Sebab saya ingin jelaskan, Sabah adalah hak Malaysia. Dan Sabah saya ingin pastikan, insya Allah sekiranya kita diberi kemenangan memerintah negeri Sabah ini, kita tidak akan keluar daripada Malaysia. Kita akan pertahankan kemerdekaan dan kedaulatan kita. Dan kita ingin berpesan kepada kerajaan Filipin bahawa kita tidak akan mengiktiraf tuntutan kerajaan Filipin ke atas bumi Sabah. Kita bukan kerajaan warisan yang mesra dengan Filipin, tetapi akhirnya tanah kita nanti dituntut oleh orang kerajaan Filipin. Semua kerajaan Filipin punya kerja warisan ikut. Saya tidak tahu siapa penasihat Safi ini. Mana boleh membuat negara dalam negara? Ini saya rasa mau dibuat laporan polis. Mana warisan punya kerja nak membuat negara dalam sebuah negara. Ini sudah desperate sebetul-betulnya. Jadi tuan-tuan, ini bukan permainan politik. Ini permainan orang-orang yang kecewa, yang amat berbahaya dan perlu kita tolak. Rakyat Sabah harus sedar bahawa Allah SWT memberi peluang, ruang kedua kali bagi rakyat negeri Sabah untuk memilih kerajaan yang baru. Justru itu peluang kedua ini perlu digunakan untuk menentukan hala tuju untuk nasib anak Sabah itu sendiri. Kami Barisan Nasional, Perikatan Nasional, kami sudah bersedia untuk memacu Sabah ke satu mercu yang lebih baik. Kita melihat semenjak kala ini bagus jualah, ada hikmah dia. Ada yang kita pelajari, ada yang kita buat research. Saya dan rakan-rakan bertanya, kenapa selepas 60 tahun Barisan Nasional UMNO kecundak, UMNO ditolak rakyat? Apa kesilapan kita? Di mana silap dia? Apa yang rakyat mau? Rupa-rupanya rakyat inginkan perubahan. Tapi perubahan yang macam mana? Rakyat pun rupanya desperate. Dia pilih PH sebab janji-janji manis. PT-PTN percuma. Dia hapus GST. Dia kasih free pendidikan semua free. Siapa? Rakyat tidak mau. Akhirnya rakyat tuntut manifesto. Dia kata manifesto bukan kitab suci yang perlu ditunaikan. Bukan saja rakyat marah, Allah SWT pun marah. Akhirnya Tun Mahathir bakar rumah mereka sendiri. Dia bakar rumah, maka jatuhlah kerajaan Pakatan Harapan.
dan kerajaan alternatif, kerajaan Perikatan Nasional telah ditubuhkan dan dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan UMNO adalah sebahagian daripada kerajaan yang diwujudkan. Jadi itulah cerita dia. Bukan kita suka-suka, tetapi proses dia memang berlaku begitu. Dan setelah itu saya melihat bahwa saya buat komen, saya katrit, wartawan tanya bagaimana pandangan Datuk politik di Sabah. Saya kata kalau Pakatan Harapan boleh jatuh, tidak mustahil warisan di Sabah pun akan jatuh. Sebab sama juga, dia sebahagian. Dan Syafi'i ulas kenyataan saya, dia kata mustahil kerajaan warisan di Sabah dengan 45 adun yang setia 2/3 boleh jatuh. Tidak sampai 1 bulan betul-betul jatuh. Jadi seharusnya kalau dari segi fakta tidak boleh jatuh 45 orang, majoriti 2/3. Tetapi oleh kerana kerajaan dia rapuh, kerajaan dia diwujudkan dengan semangat yang tidak baik, tidak ada keikhlasan, maka akhirnya dengan kehendak Allah jugalah warisan kecundang di bumi Sabah dan diadakan pilihan raya. Jadi ini peluang untuk anak-anak Sabah merubah kerajaan yang telah dipilih dulu. Sebab itu saya pakai baju ubah balik. Kita ubah balik. Apabila salah ubah, kita ubah balik. Kita terangkan kepada rakyat kenapa perlu kita ubah. Sebab pertama, warisan telah gagal mengurus ekonomi negeri Sabah. Warisan telah gagal menunai janji manifesto mereka. Warisan telah gagal membantu masyarakat bandar dan luar bandar. Warisan telah gagal menjanji memberi rumah-rumah kepada masyarakat yang tidak berumah. Bahkan kerajaan warisan pada ketika itu melalui Ajis Jaman membuat ucapan di Sikong. Dia kata, Pangeran, dengar cakap saya. 1 bulan 100 hari kita memerintah, kita akan settle semua apa ini setinggan-setinggan. Betul-betul dia settle. Rupanya dia bakar. Saya tidak menuduh. Itu orang kampung yang cakap. Dia settle, dia kata 100 hari. Rumah setinggan. Semenjak warisan pemerintah 2 tahun, 6.000 lebih rumah terbakar. Satu pun dia tidak bina semula. Di Sikong masih tinggal dalam kontainer. Insya Allah minggu depan saya akan buat program tanah bersama orang-orang kontainer. Inilah kerjaan warisan. Saya tidak tahu apa lagi yang rakyat boleh bangga semua warisan ini. Geran tanah. Memang betul pun geran tanah ini dulu pun BN bagi macam tu juga lah. Dekat pilihan raya bagi kalah juga. Sebab itu saya kata kita ubah cara pentadbiran geran tanah. Kita asal lulus, kita ukur, kita bagi geran terus. Tidak perlu tunggu apa ini dekat-dekat pilihan raya. Jangan kita tipu rakyat lagi. Kita tolong rakyat, kita bantu rakyat. Bantuan kebajikan pun kita akan review. Tidak ada lagi 200, 300. Tidak masuk akal. Banyak orang susah. Kerajaan negeri yang akan datang kena perlu cari duit. Kita bantu ibu tunggal. Kita bantu orang-orang yang sudah apa ini, yang sakit, yang susah. Janganlah 100, 200. Apa itu? Tidak masuk akal. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, masa kita, time is change. So we have to change. Kita kena berubah. Tidak lagi banyak protokol macam-macam. Tidak lagi kita boleh jadi orang pemimpin ditakuti. Pemimpin mesti dihormati dan disegani dan disukai rakyat. Sebab itu saya minta YB ini nanti insya Allah bekerjalah untuk rakyat.
Rakyat pilih kita, kita kembali kepada rakyat. Sebelum dipilih saya kata, kalau kamu tidak bekerja untuk rakyat, saya akan singkir kamu jadi wakil rakyat. Jadi mereka kena bekerja untuk rakyat. Biar rakyat sayang YB dia. Kalau rakyat sayang YB dia, di YB itu mau berhenti pun rakyat tidak mau. Tapi kalau rakyat sudah tidak sayang, dia paksa YB dia berhenti. Berhentilah dia bilang. Kita tengok macam saya di kena buat tangan. Saya mau berhenti, rakyat saya tidak mau. Macam mana? Dia suruh saya tanding lagi. Bukan senang dapat begini. Spesies tertentu yang boleh. Jadi begitulah. Sebelum pilihan raya 26 hari bulan berlaku, pastikan jentera kita, pemuda, wanita, putri, lakukan kerja-kerja untuk memenangkan calon-calon kita. Saya paham Lebaran ini kubu kuat kita, tapi jangan anggap enteng. Sebelum menang, jangan pikir kita menang. Sebelum kita melakukan kerja-kerja, jangan ingat kita hebat. Tidak. Buatlah kerja. Buat kerja sampai selesai. Sudah selesai kita menang. Insya Allah, alhamdulillah kita menang di atas titik peluh dan penat lelah kita. Jangan sambil lewat, jangan anggap enteng orang lain. Calon-calon lain pun ada usaha dia. Jadi kita harus buktikan kepada diri kita bahwa kita benar-benar komitmen untuk menjayakan program PRN kali ini. Insya Allah saya yakin dan percaya dengan jentera-jentera, dengan kekuatan personality calon-calon yang sedia ada, saya cukup yakin mereka akan dapat membawa arus perubahan di Lebaran dan di Dewan Undangan Negeri masing-masing. Terima kasih semua pemuda-pemuda, bangun semua, gerakan jentera kita. Kita harus bekerja, kita harus melaksanakan amanah tanggung jawab kita. Mari sama-sama dengan saya. Terima kasih bersama Bro Jinggo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini, mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.